Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini cikgu nak ajar kamu leraian daya. Sebelum ni kita dah belajar tentang daya paduan. Sekarang bagaimana pula kalau daya ini boleh dipecahkan. Kita tengok sebagai pengenalan, kita tengok dulu gambar rajah ni ya. Dekat sini dia kata rajah menunjukkan seorang budak sedang menarik seorang kawannya dalam permainan tarik upih pada hari sukan nikah di sekolah. Mengapakah arah gerakan kawannya adalah ke kanan walaupun arah tindakan daya tarikan mencondong ke atas. So hal ini disebabkan daya tarikan mempunyai dua komponen daya yang berserenjang, iaitu komponen mengufuk, dipecahkan pada dua, komponen mengufuk yang ini dan komponen menegak. Komponen menegak. So proses meleraikan satu daya tunggal kepada komponen daya ini dinamakan leraian daya. So maksudnya kat sini daya ni boleh dipecahkan lah ya. So sebagai contoh, kalau kita tengok ni daya ni satu ke kanan, ni daya mengufuk, dan ini adalah daya menegak, Fy. So yang ini adalah daya paduan. So nanti kita tengok lagi berlanjut dalam slide yang seterusnya. So jadi kita dah tengok tadi bagaimana daya tu ditarik ya. So sekarang ni kita nak tengok bagaimana daya tu boleh dileraikan dan apa nama-nama daya tu. Yang pertama kita tengok sini, kita baca dulu ya. Daya tarikan yang bertindak ke atas budak boleh dileraikan kepada dua komponen bersesuaian seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.14. So boleh dipecahkan kepada dua. So tadi cikgu dah tunjuk, ini adalah daya mengufuk dan ini adalah daya jenjang atau daya menegak lah. Komponen menegak bertujuan untuk mengimbangi berat budak, manakala komponen mengufuk dapat mengatasi daya geseran. So jadi daya yang ke atas ni adalah untuk mengimbangi berat budak tu lah. Dan daya yang mengufuk yang ini adalah untuk mengatasi daya geseran. Daya geseran ini. Daya geseran ini. Dan bergerak budak ke arah ke kanan. Bagaimanakah magnitud bagi dua komponen boleh ditentukan. So jadi ada cara kira dia. So jadi dalam topik ni penting untuk kamu melabelkan daya-daya yang bertindak. So contoh kat sini ada daya geseran ke kiri. Kat sini ada daya geseran. Yang ni, yang ke bawah ni berat budak. Yang ni daya tindak balas normal. Dan ini adalah daya tarikan. Daya tarikan ni, yang inilah daya paduan. Dan daripada daya paduan ni kita boleh pecah lagi. Yang ini daya mengufuk. Yang inilah daya mengufuk. Daya mengufuk dan daya menegak. So jadi kita tengok lebih lanjut dalam slideshow yang seterusnya. So tadi daya paduan tadi dia macam ni kan. So kita tengok sini rajah 1.15 menunjukkan satu daya F yang bertindak ke atas sebuah bongkar kecil pada sudut condong theta di atas ufukan. Leraian daya F kepada dua komponen dan magnitud bagi dua komponen tersebut boleh dilakukan mengikut langkah-langkah berikut. So tadi kalau kita tengok, sekejap cikgu tukar kepada pen. Tadi rajah tadi dia tarik daya macam ni kan. Daya dia macam ni. So jadi bila kita pecahkan kepada dua daya, ni daya mengufuk dan ini adalah daya menjajak. So jadi kat sini kita ada satu sudut kat sini. Sudut ni nama dia tindakan disebutkan pada sudut. Dia ada sudut. So jadi sudut ni akan kita kira ya untuk mencari fx dan fy. So jadi kita tengok penerangan yang seterusnya. Yang pertama, lukis komponen mengufuk fx dan komponen menegak. So lukis mula-mula tadi lukis f tadi, kemudian kita lukis fx dan kita lukis fy. Di sisi untuk membentuk segi tempat seperti yang ditunjukkan dalam rajah. So lukis macam cikgu lukis tadilah. Seterusnya, lepas dah lukis, untuk bahagian fx ni
formula dia adalah fx ni sama dengan f cos theta dan fy ni adalah f sin theta. Okey, so jadi kamu boleh ingat lah, okey, boleh ingat terus. Kalau fx dia f cos theta, fy f sin theta. Dia ada cara nak nak dapat benda ni, okey. Kita akan tengok dalam slide show yang seterusnya. Okey, so jadi kita tulis sikit. Okey, so jadi untuk fx ni sama dengan f cos theta. Okey, so yang ini fy ni, fy sama dengan f sin theta. Sin f ni lah nilai dia. Okey, kalau tekan dia 10, so kita masuk sini 10 lah. Okey, so itu. Okey, seterusnya kita pergi ke slide show yang seterusnya. Okey, so macam mana boleh dapat fx cos theta tu? Okey, so macam mana boleh dapat? Okey. Okey, so jadi sekarang cikgu nak cari fx ni ya. Fx. So, ni segitiga. Okey, segitiga. Ni kita gunakan trigonometri lah. Okey, so ini adalah fx, ini adalah fy. Okey, so jadi yang bertentangan dengan theta ni nama dia adalah opposite. Okey, so cikgu bagi sebagai O lah. Bawah daripada theta ni nama dia adalah adjacent. Okey, dan yang bertentangan dengan ni nama dia adalah hypotenuse. Okey, so sekarang cikgu nak fx dulu cikgu nak fx dulu. So jadi cikgu fx, so jadi fx bagi dengan f, okey. Fx bahagikan dengan f, kita akan dapat cos theta. Okey, so jadi kalau cos theta sama dengan ni ya. Cos kan sama dengan char, okey. Char adjacent bagi dengan hypotenuse. So jadi adjacent bagi dengan hypotenuse. So adjacent kita kat sini adalah fx, hypotenuse kita nilai dia adalah f. Okey. So jadi kita nak fx ni. Okey, kita nak fx. So jadi f sama dengan kita nak fx. So f sama dengan ni bahagi. Bila sebelah dia jadi darab lah. So jadi f cos theta. Okey. So dapatlah ni. Okey. So kalau kamu lupa fx tu sama dengan berapa, kamu boleh buat cara ni untuk dapatkan nilai f cos theta. Sebaiknya kamu hafal terus lah. Fx dia f cos theta. Tak adalah kamu nak 2-3 kali cari. Okey, so kemudian untuk fy pula, cikgu padam sekejap. Okey, so untuk untuk fy pula ya. Okey, so untuk fy, so sama juga macam tadi. Ini fy, ini fx. So ni depan ni nama dia opposite, yang ni nama dia adjacent, dan ini adalah hypotenuse. So kita gunakan sin theta. Okey, sin theta sama dengan iaitu opposite bagi dengan hypotenuse. So opposite bagikan dengan hypotenuse. Okey, opposite kita adalah fy. So letak di sini fy dan h kita adalah f. So kita letak sini f. Okey, so jadi bila dah letak ni, kita nak fy. So fy sama dengan f sin theta. Okey. So so dah ni dapat ni. Okey. So itu cara macam mana nak dapat nilai fy. Okey. So jadi sebaiknya kamu terus hafal lah. Okey. Macam mana nak hafal? Dia sebenarnya bukan hafal. Dia kalau kamu dah selalu buat latihan, automatik kamu akan terhafal benda tu. Okey. Okey, seterusnya. Seterusnya kita pergi ke slide show yang seterusnya. Okey, so jadi kita pergi kepada soalan. Okey, dia beri. Okey, dia cikgu tukar kepada point. Okey, so dia kata kat sini rajah 1.19 menunjukkan sebuah bongkah kayu sedang ditarik oleh daya T. So yang ni T yang mencondong pada sudut 30 darjah. So ni 30 darjah. Di atas permukaan mengufuk, okey, jadual 1.15 menunjukkan magnitude daya bertindak di atas permukaan itu. So dia dah bagi dah T nilai dia 36. W berat nilai dia 24. Tindak balas R nilai dia adalah 6 Newton. Dan FR dia daya geseran lah. Okey, so 20 Newton. Okey, so dia tanya hitung magnitude bagi komponen mengufuk dan menegak bagi daya tarikan T. Okey.
So cikgu tukar kepada pen dulu. Okey, so jadi nak jawab soalan ni. Okey, so jadi kita pecahkan kepada dua leraian. So yang ni T ni T. Okey, yang ni. Okey, dia nak komponen mengufuk dan komponen menegak. So jadi kita pecahkan kepada dua. So ini adalah fx. Kalau sebab dia dah jadi T ni T, so jadi kita pilih T lah. Okey, T tu maksudnya tension atau tarikan. Okey. T tu tarikan daya tu samalah, nilai yang sama. Okey. Okey, cuma nama dia lain lah. Okey, so jadi Tx. So yang ni Ty. Okey, kita pecahkan kepada dua komponen. Dan sudut sini adalah theta, iaitu bersama dengan 30 darjah. Okey. So kita nak cari Tx dulu. So Tx tadi kita dah belajar. Tx sama dengan T cos theta. Okey. Okay, tadi yang first tadi yang kamu dah belajar tadi sebenarnya fx sama dengan f cos theta. Okey, tapi sebab dekat sini dia guna simbol T, so kita tukar ni kepada f ni kita tukar kepada T. Okey. So T cos theta. So jadi nilai T dia dah bagi dah 36. So 36 darabkan dengan cos 30 yang ni lah. Okey. Cos 30 darjah. So tekan kalkulator, kamu akan dapatlah ni lah nilai dia, 31.18. Okey, 31.18 Newton ke kanan. Okey, ke kanan. Okey, ke kanan kan, dia dia ke sana. Okey. Okey, ni untuk nilai Tx. Okey, sekarang kita nak cari Ty. Okey, cuba padam dulu. Okey, so untuk cari Ty sama dengan, okay, tadi kita dah belajar Fy sama dengan F sin theta. Okey. So kalau kamu hafal dah senang dah, tak payah nak macam mana nak cari nilai tu. Tapi kalau nak cari pun boleh, bagus. Okey, dia akan meningkatkan kamu dalam pemahaman dalam trigonometri. Okey. So Ty sama dengan T sin theta. Okey, so T nilai dia tadi 36. Darab dengan sin 30. Okey, so kamu tekan kalkulator, kamu dapatlah sini 18 Newton. Okey, 18 Newton dan dia adalah ke arah ke atas. Okey, ke atas. Okey, so ini adalah untuk soalan 1A. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan 2. Okey, tentukan magnitud dan arah daya paduan bertindak ke atas bongkah itu. Okey, so yang pertama kita cari dulu komponen mengufuk. Okey. Kita cari komponen mengufuk. Okey. Daya paduan. Okey, komponen mengufuk. Okey, yang ni lah. Okey. Okey, so jadi tadi kita dah dia ke kanan. Okey, ni tadi Tx dan sini adalah Fr. Okey, so jadi untuk nak cari daya paduan mengufuk ni, okey, so jadi daya dia adalah Fx sama dengan, okey, dia ke kanan ni kan, ke kanan. So Tx tolakkan dengan Fr. Okey. So tadi Tx tadi kita dah cari dah, dapat tadi kan. Nilai dia 31.18. Okey, 31.18. Okey, so jadi Fx ni maksudnya daya paduan antara Tx dengan Fr. So inilah untuk daya paduan dia. Okey. Okey, saja 31.18 tolakkan dengan Fr iaitu dia dah bagi dah ni 20 Newton. Okey. Okey, kenapa tolak? Sebenarnya dia tambah, tapi disebabkan dia ke kiri, so dia jadi negatif lah. So tambahkan dengan tolak 20. Okey, negatif ni menunjukkan dia ke arah ke kiri. So sebab dia negatif. Okey. So kamu tekan kalkulator, dapatlah jawapan dia kat sini. 11.18. Okey. So kita akan dapat sini 11.18. Okey, ini untuk komponen mengufuk. Okey, sekarang kita cari komponen mencajang. Okey, komponen menegak. Okey, kalau tengok buku teks ditulis komponen menegak lah. Okey, menegak. So bila menegak Fy lah. Okey, kita nak cari daya paduan dia. Okey, so jadi kita
Ini yang cikgu lukis ni, ini nama dia gambar rajah bebas. So kamu kena lukis. Ini akan membantu kamu untuk bila menyelesaikan masalah. Okey. Ini untuk komponen fx lah. Okey. Sekarang kita nak buat komponen fy. Okey. So kalau kita tengok sini untuk paksi apa ni? Paksi yang ini dia ada dua. Satu r, satu lagi tx, dan ke bawah ni ada w. Okey, ada 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Ada 3 yang daya terlibat. Okey, yang pertama R, daya tindak balas. Yang kedua Tx, okey, Ty. Okey, Ty ni datang daripada yang pecahan daya ni kan. Okey, Ty. Dan lagi satu adalah W yang ke bawah ni. Okey, so jadi W. Okay, so bila kamu dah ada gambar rajah bebas kan, barulah kamu cari Fy. So Fy Ty campurkan dengan R, okay, campurkan dengan W. Okay, Ty tadi kamu dah cari tekan kalkulator, kita dapat 18. So di sini 18 tambah okay, R ni lagi dah bagi dah ni 6 Newton. So kamu letak sini 6 Newton. Okay, campurkan dengan okay, W weak So 24. So letak negatif 24. Kenapa letak negatif? Sebab dia ke bawah. Okay, berlawan arah. Okay, so jadi kamu tekan kalkulator, kamu dapatlah 0 Newton. Okay, so Newton. So jadi Newton. So jadi tu yang menunjukkan objek tu dia tak naik atas atau bawah. Dia masih di atas meja, cuma dia ke kanan saja. So jadi daya paduan ke atas bongkar ialah 11.18 ke arah kanan. Okey. So dia objek ni akan bergerak ke kanan saja, cuma dia tak naik atas atau turun bawah. Okey, itu adalah soalan B. Okey. Sekarang kita nak jawab soalan C. Okey, so soalan C, okey, berapakah pecutan bongkar itu jika jisim ialah 2.4. Okey, so jadi kita guna formula. Okey, tadi daya paduan tadi kamu dah dapat dah. F sama dengan 11.18 Newton ke kanan tadi kan, yang soalan B tadi. Okey. So jadi kita guna formula F sama dengan MA. Okey, so F kita adalah 11.18. Jisim adalah 2.4. Okey, 2.4. So ni A. So A ni yang nak cari. So A sama dengan 11.18 bagikan dengan 2.4, kita dapat 4.66 ms negatif 2. Okey, so dapat sama macam ni lah. Okey, itu adalah untuk soalan C. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan nombor 2. Okey. Okey, so nombor 2 kita buka kepada point dulu Okey, rajah 1.2 menunjukkan gambar rajah jasad bebas bagi sebuah bongkar yang sedang mengerosot menuruni satah condong licin. Okey, lakarkan komponen berat bongkar yang selari dengan bongkar condong dan komponen berat bongkar yang serendah dengan satah condong. Okey, so jadi kamu kena lukis gambar rajah bebas Okey, so jadi kita tukar pada pen. Okey. So jadi kita pecahkan ni daya ni. Okay, ini adalah tidak balas normal. Okey, so jadi yang ke bawah ni, yang ini adalah WY. Okey. Okey, ni WY. Okey, yang ini ke bawah ni adalah W. Okey. Ni WY. Kita pecahkan kepada 2. Okey. Yang ini kita pecahkan kepada WX pula. Okey, kita pecahkan kepada 2. Okey, komponen X dan komponen Y. Okey. Itu adalah untuk soalan A. Okey. Dan lagi satu, sudut sini adalah 60 darjah. Okey. So jadi sudut sini adalah sama dengan sudut dekat sebelah sini. Okey, so ini sudut ni adalah 60 darjah.
Okey, so sebelum tu cikgu nak tunjukkan macam mana kita boleh dapat sini 60 . Okey, so cikgu lukis segitiga yang ini. Okey, segitiga yang ini. Okey, yang ni lah. Okey, ini. Okey, so jadi ni W, ni WX, ini adalah 60 darjah. Okey, so ini adalah 90 darjah lah. Okey. So baki dia sini adalah 30 lah kan. Okey. Okey, betul lah. Okey, so jadi ni 90, ni 60, ni 30. So, jadi kita panjangkan sini. Sini adalah WY. Okey, WY sini adalah ni dah 30. So, tolakkan dengan 90. So, balance dia adalah 60. Tu sebablah sini sudut dia 60. Okey. So, itu kita dapat sini 60. Okey. Seterusnya kita pergi ke soalan B. Okey, seterusnya tentukan daya paduan yang bertindak ke atas bongkah itu. Okey, daya paduan. Okey. Okey, so jadi daya paduan, okey, kita kena pertimbangkan paksi X dan paksi Y. Okey. Yang pertama kita pertimbangkan untuk okey, saya cikgu lukis dulu. Cikgu lukis dulu gambar rajah bebas. Okey, yang ini adalah WY. Dan ini adalah WX. Okey, so jadi untuk memudahkan kamu, ni adalah 60 darjah lah. Okey. Okey, so jadi untuk bahagian komponen ni yang ni komponen ni. Cikgu buat yang ni dulu. Okey. So komponen menegak. Okey, komponen yang menegak. So jadi komponen yang menegak, so jadi cikgu daripada sebagai FY lah. Okey. FY. So cahaya tindak balas normal ke atas ni, so R. Okey, R campurkan dengan WY. Okey. Ni WY ke bawah ni. Okey, WY. Okey. So nilai R ni nilai dia 12. So 12. Dicampurkan dengan WY. WY formula dia adalah WY adalah 24 cos theta, iaitu WY sama dengan WF cos theta. Okey, sebab okey, berbalik kepada tadi. Okey, so jadi W, okey, untuk WY kita akan dapat W cos theta. Okey, so W cos theta. So nilai W kat sini nilai dia adalah 24. So 24 cos 60 darjah. So kamu tekan kalkulator, kita akan dapat 12. So jadi disebabkan WY ni dia bertentangan arah dengan tindak balas ni. Okey, so jadi kita letak sini negatif 12. So kita dapat sini kosong. Okey. Okey, so jadi kat sini cikgu nak tunjuk macam mana dapat WY sama dengan W cos theta ya. Okey, so tadi macam sebelum ni kamu belajar yang untuk paksi Y adalah sin theta kan, W sin theta. Tapi okay, macam nak dapat yang WY ni? Okay, so sebenarnya dia macam ni okay, segitiga ni cikgu keluarkan. Okay, so sini ni adalah 60. Ini adalah WY. Okay, dan yang ini adalah WX lah. Okay, cikgu lukis ni segitiga ni. Ini adalah WX. So ini adalah berat W kan. Okey, dan ni W ni. Okey, so jadi ini bertentangan dengan ni, nama dia adalah opposite, dan ini nama dia adjacent, dan ini adalah hypotenuse. Sekarang cikgu nak WY. So WY sama dengan WY bahagikan dengan WY bahagikan dengan W
WY ni adalah adjacent. Bagikan dengan hypotenuse. So dia adalah cos lah. Okay. So cos 60 darjah. Okay. So jadi WY sama dengan W cos 60. Okay. Itu sebablah ni. Okay. So jadi kena hati-hati jugalah. Okay. Tak semestinya nilai WY itu adalah sama dengan sin theta. F apa contoh tadi Fy sama dengan F sin theta kan. Okay, tak semestinya. Kamu kena buat segitiga juga macam ni. Tengok kepada situasi. Kalau bentuk macam ni, dia macam ni. Okay. Nanti kalau kamu dah buat latihan banyak, kamu akan perasan benda ni. Okay, memang agak sukar lah untuk awal-awal ni agak sukar. Nanti lama-lama kamu akan lebih faham. Okay, so jadi untuk Fy, nilai dia adalah kosong. Dari paduan untuk pada paksi apa ni, menegak lah. Okay. Okay, so seterusnya kita nak buat bahagian paksi F apa daya paksi X pula ya. Okay, so untuk paksi X daya dia adalah sini Wx dan tak ada daya geseran kan? Daya geseran tak ada. Okay, tak ada. So Wx sajalah. So Wx. Okay, so jadi cikgu lukis balik tadi segitiga tadi. Okay, so ini adalah Wy, ini adalah Wx, ini adalah 60 darjah dari W. So jadi Wx ni nama dia opposite, yang ni adalah adjacent. So kita gunakan O dengan H, kita gunakan so. Okay, so sin theta sama dengan opposite bagi dengan hypotenuse. So opposite kita Wx bagikan dengan W. So jadi W ni bagi pindah sebelah je darab. So jadi W darab sin theta. So W sama dengan Wx sama dengan W sin theta. Okay. So kita letak kat sini W sin theta. So W kita kat sini adalah nilai dia adalah 24. So 24 darabkan dengan sin 60. So dapatlah nilai dia ni 20.78. Okay. 20.78 Newton. Okay. So itu untuk soalan B. Okay. Seterusnya untuk soalan C. Okay, soalan C. Okay. Daya paduan ya. Daya paduan. Okay. So jadi kita guna formula F sama dengan MA. So F kita adalah 20.78. M kita 2.4. So E tak tahu. So E sama dengan 20.78 bahagikan dengan 2.4. Dapatlah 8.6, 6 ms negatif 2. Okay. So itu saja. So jadi sebagai tugasan kamu buat notan secara ringkas yang kamu untuk lebih kamu faham lah. Okay. Tak perlu nak salin semua. Okay. Bukan salin semua. Buat yang kamu untuk kamu faham kamu saja. Dan nanti buat latihan dan hantar ke dalam Google Classroom. Okay. Sekian. Terima kasih.